Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera khususnya kepada diri anda yang saya jemput untuk menonton video ini secara personal dan juga anda sekalian, tuan-puan sekalian yang sedang menonton saya secara live ketika ini. Saya muncul kali ini khas untuk memberikan taklimat yang khusus, sebenarnya sesi FB Live ni khusus untuk freelancer yang baru join Proofreaders United untuk berkhidmat bersama-sama dengan Proofreaders United. Saya tekankan pada perkataan bersama-sama tu kerana saya ingin pastikan bahawa freelancer yang berurusan, yang bekerjasama dengan Proofreaders United ni uh, tahu bahawa kita sama-sama dalam urusan membantu klien kita. Para freelancer bukan bekerja untuk Proofreaders United, tak. Kita sama-sama bekerjasama untuk bantu klien-klien kita supaya mereka capai apa yang mereka mahukan dan kita in return dibayar untuk usaha yang kita telah laburkan untuk bantu klien tu pula. Dalam kita memberikan bantuan, kita dibayar. So, itu kita panggil sebagai satu perkhidmatan, bukan bantuan secara amal. Okey. Saya ingin ucapkan tahniah kepada semua freelancer yang akhirnya saya undang secara personal untuk tonton video ini kerana hal ini bermaksud tuan-puan sudah berjaya melepasi beberapa stage dalam urusan sebelum diterima untuk menyertai Proofreaders United sebagai salah seorang freelancernya atau sedap pula. Saya pasti tuan-puan sudah melalui satu proses berkenal-kenalan dengan saya, sudah berwhatsapp dengan saya dekat WhatsApp lah. And then sudah saya interview dan soalan-soalan yang saya tanya tu tuan-puan berjaya jawab dengan grammar yang tepat, dan yang saya lebih tekankan adalah informasi yang tuan berikan tu tepat dan juga cukup convincing, cukup memuaskan hati untuk saya rasa tuan-puan ini sudah bersedia untuk menyertai Proofreaders United. Okey, selepas sesi interview pula, tuan-puan sudah pula menjalani proofreading test. Dan sayalah orang yang menilai hasil sampel yang tuan-puan sediakan, dan akhirnya apabila tuan-puan sudah sampai satu tahap yang mana berjaya memuaskan hati saya, untuk saya yakin bahawa tuan-puan boleh berikan quality service yang terbaik terhadap klien-klien Proofreaders United, akhirnya tuan-puan saya undang secara personal untuk menonton video ini. So, terima kasih dan tahniah kerana tuan-puan sudah berada di tahap ini, dan terima kasih kerana sudi untuk bekerjasama bersama-sama dengan Proofreaders United sebagai freelancer. Okey, saya diminta untuk memberikan taklimat tentang apa yang tuan-puan akan peroleh, apa yang tuan-puan akan lalui sepanjang berurusan bersama dengan Proofreaders United. So, saya nak maklumkan terlebih dahulu bahawa walaupun taklimat ini sebenarnya ditujukan oleh kepada freelancer, tetapi saya juga membukanya untuk tontonan para anyone yang menonton video ini, yang ambil masa untuk menonton video ini dan menilai sekiranya mereka ingin tahu macam mana Proofreaders United berurusan dengan freelancer, supaya mereka tahu bahawa dalam Proofreaders United ni, freelancer ini dilayan dengan sebaik mungkin untuk memastikan semua pihak yang terlibat dalam urusan itu mendapat layanan yang terbaik, dan mereka tahu bahawa mereka berada di tempat yang betul, untuk tempat yang tepat untuk mereka memberikan quality service yang terbaik, dan mereka berada dalam environment, dalam persekitaran yang boleh mendorong mereka untuk memberikan servis yang terbaik. Kita tak nak anyone dalam kita punya environment ni stres disebabkan oleh tekanan oleh sesiapa, tak. Kita ingin pastikan bahawa setiap orang berada dalam keadaan yang optimum untuk memastikan mereka
boleh memberikan prestasi yang terbaik supaya in the end klien yang menggunakan khidmat Proofreaders United tu mendapat servis kualiti yang tertinggi, yang paling terbaik oleh proofreader ataupun freelancer yang dilantik untuk sesuatu tugasan tersebut. Okay, so saya ingin dahulukan apa namanya, sesi taklimat ini untuk dengan menyebutkan bahawa setiap seorang freelancer yang memberikan khidmat dengan Proofreaders United, mereka perlulah membaca Terms of Services yang diberikan oleh Proofreaders United. Okay, the thing is, di Proofreaders United, kami menguruskan ramai freelancer, dan freelancer ini mungkin memberikan servis yang uh, sedikit berlainan daripada apa yang freelancer lain buat. So, apa yang kami boleh jadikannya satu bentuk standard adalah dengan menyediakan satu terms of services yang mana para freelancer itu perlu faham, kemudian ikut terms of services itu supaya nanti apabila klien menerima hasil servis tersebut, ia adalah seperti yang mereka expect. The thing is, sebelum seseorang klien itu mengisi borang untuk meminta servis daripada Proofreaders United, mereka perlu membaca Terms of Services yang ditetapkan oleh Proofreaders United. Jadi, sebelum proofreader, editor, translator atau mana-mana saja freelancer yang dilantik untuk menangani mana-mana tugas yang diserahkan oleh Proofreaders United, mereka juga perlu memahami Terms of Services yang ditetapkan oleh Proofreaders United. So kat mana nak baca Terms of Services tu? Terms of Services tu ada di link bit.ly/prunited. Jangan risau, saya akan okay, saya nak komen sekarang. Okay, http bit.ly pr United. Okay. P besar R besar United. Kalau tengok kat situ, saya dah sharekan satu link untuk para freelancer membaca Terms of Services yang ditetapkan oleh Proofreaders United untuk memastikan nanti apabila klien menerima hasil servis yang diberikan oleh freelancer, itulah yang mereka akan dapat. Okay. Contohnya di Proofreaders United, kita splitkan antara editing dan proofreading. Kita ada terms of services yang jelas antara editing dan proofreading. Mungkin selama ini ada freelancer yang masih lagi keliru ataupun tak jelas kat mana perbezaan antara editing dan proofreading. So dalam konteks, dalam environment, dalam terms of services, Proofreaders United ini, di link tersebut ada kami sebutkan apakah perbezaan antara kedua-dua servis tersebut. Contohnya, sekiranya ada klien yang meminta untuk diberikan servis editing. So, sebelum servis itu diberi, freelancer perlu nilaikan dahulu sama ada betul ataupun tidak dokumen itu memerlukan khidmat editing. Okey. Sekiranya betul bahawa dokumen itu memerlukan khidmat editing, so freelancer boleh terus meletakkan harga sesuai mengikut kadar harga yang turut ditetapkan oleh Proofreaders United. Okey, berapakah kadar harganya? Juga ada maklumat dalam link yang saya beri. Sebaliknya, sekiranya apabila freelancer sudah tengok dokumen tersebut dan didapati bahawa contohnya klien minta khidmat editing, tetapi apabila freelancer baca dokumen itu tak sesuai dengan khidmat editing, tetapi sekadar proofreading pun dah cukup kerana persembahan, overall language presentation, flow of idea semua dah cantik dah. Dah tak payah nak kena banyak sangat pembetulan dari segi editing, tetapi hanya lebih sesuai untuk proofreading,
freelancer boleh offer untuk memberikan khidmat proofreading instead of editing. So, jangan risau tentang butiran saya berikan ini. Semua itu akan ada panduannya dalam email apabila kami berikan tugasan itu kepada setiap seorang freelancer. Tentang apakah terms of services, apakah kadar harganya, semua itu akan ada dalam email. Dalam setiap satu email akan kami berikan maklumat tersebut. Ini briefing secara general lah, supaya at least you know apakah sahaja what to expect apabila berkhidmat bersama-sama dengan Proofreaders United. Okey, itu tentang terms of services. Seterusnya tentang macam manakah tugasan kami berikan kepada freelancer. Okey, ada beberapa cara yang kami tetapkan untuk memberikan servis, memberikan dokumen kepada freelancer. Sekarang ni yang kami lebih dahulukan adalah untuk memberikan dokumen ataupun tugasan kepada freelancer yang mendapat rating 4 dan 5, 4 ke 5, 4 hingga 5 star. Siapakah yang berikan rating tersebut? Yang memberikan rating tersebut adalah klien-klien yang lepas. Setiap satu tugasan yang sudah disiapkan oleh setiap seorang freelancer, kami akan minta klien untuk memberikan rating terhadap tugasan yang disiapkan oleh freelancer tersebut. Mana-mana freelancer yang mendapat overall mark at least 4, kami akan masukkan ke dalam satu grup khas untuk 4 and 5 stars freelancer PU. Okey. Dan bagi mana-mana freelancer especially yang baru join ni lah, yang baru join, saya ingin sebutkan bahawa tuan-puan akan dimasukkan ke dalam satu lagi grup yang kami namakan sebagai Proofreaders United FL. FL stands for freelancer. Di situlah semua freelancer yang kerjasama dengan Proofreaders United akan ditempatkan, dan apabila ada mana-mana freelancer yang menerima tugasan daripada Proofreaders United, saya minta seboleh mungkin, bukan seboleh mungkin, anda wajib anda wajib untuk berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan rating at least 4 apatah lagi 5 daripada klien. So macam mana nak dapatkan rating tersebut? Of course, satu dengan memberikan khidmat yang terbaik lah. Macam mana nak tahu terbaik ke tak? Satu adalah dengan memastikan bahawa you really understand the terms of services seperti mana yang ditetapkan oleh Proofreaders United, kerana terms of services itulah yang klien sudah maklum apabila mereka mengisi borang untuk request untuk meminta servis daripada Proofreaders United. Okey, sekiranya at least tuan-puan memenuhi terms of services tersebut, apatah lagi kalau tuan-tuan memberikan lebih daripada itu, I believe itu akan mendekatkan tuan-puan lagi ke arah mendapat rating 4 hingga 5 star daripada klien. Okey, macam manakah, saya beri satu contoh lah untuk macam mana untuk kita boleh menangi hati klien supaya mereka boleh memberikan star rating yang tinggi kepada kita. Satu adalah kita dengan memberikan ulasan macam mana how we feel about how we feel when we proofread or edit the document. Adakah kita rasa macam dokumen itu akan mudah dengan jayanya dipublish di jurnal, ataupun sekiranya kita semak tesis, adakah kita rasa bahawa tesis itu sudah mencapai satu tahap yang cukup baik untuk mendapat kelulusan daripada examiner. Kita boleh kongsikan kita punya pandangan terhadap klien punya dokumen tu. Sebab apa? I believe apabila kita menampakkan bahawa kita ini sangat prihatin tentang dokumen klien, kita akan dilihat sebagai memberikan sepenuh hati ketika kita menyelesaikan tugasan tersebut. Sekiranya kita berikan dokumen itu sekadar dokumen saja tanpa ucapan, mungkin klien akan still lagi appreciate, hargai tugasan yang kita siapkan. Tetapi saya percaya apabila kita berikan sedikit ucapan yang akan menggalakkan atau meningkatkan motivasi klien,
apabila mereka menerima kita punya dokumen tu, mereka akan rasa bahawa orang yang menyemak dokumen aku ni dari segi bahasa ni, freelancer ni, dia mesti bersungguh-sungguh lah ketika menyemak dokumen aku hinggakan dia boleh ambil masa sedikit untuk menyampaikan sedikit ucapan, sedikit komen, sedikit ulasan tentang tugasan yang disiapkan. Macam tu. Itu jugalah yang kami di Profidus United sentiasa galakkan setiap seorang freelancer untuk berikan sedikit review, ulasan ataupun pendapat ketika mereka menyiapkan tugasan yang diberikan semula kepada Profidus United untuk diproses untuk peringkat-peringkat yang seterusnya lah. Okey. Itu salah satu cara untuk kita mudah mendapat 4 and 5 star rating daripada klien macam tu. Okey. Itu tentang pembagian tugas. Kami akan dahulukan pada freelancer yang mendapat 4 and 5 star daripada klien. Okey, ada juga kadang-kadang kami mendapat tawaran tugasan yang sangat-sangat urgent, dan apabila kami tawarkan tugasan ini kepada ahli grup 4 and 5 star freelancer, tidak ada 4 and 5 star freelancer ni yang berkelapangan. Jadi kami akan alirkan pembahagian tugasan tersebut kepada ahli Proofreaders United FL. Okey, so kat sinilah kami akan berikan tugasan itu kepada mana-mana freelancer lain yang berkelapangan dalam grup tersebut. Okey. Okey. So sekarang ni ada dua cara lah yang kami akan berikan tugasan. Okey, iaitu satu kepada kami akan dahulukan pemberian tugasan kepada ahli 4 and 5 stars freelancer. Kemudian sekiranya tidak ada mana-mana freelancer dalam grup tu yang berkelapangan, barulah kami akan alirkan kepada ahli grup satu lagi, iaitu Proofreaders United FL. Okey, itu especially kalau tugasan ataupun klien tidak meminta freelancer itu secara spesifik lah. Okey. Jap. Secara tak spesifik. Sekiranya klien ada meminta spesifik freelancer untuk menangani tugasan tertentu, kami akan terus berikan tugasan itu kepada freelancer yang dipilih sendiri oleh klien. Okay, the thing is, di dalam Proofreaders United, kami ada seorang staff yang khusus memperkenalkan freelancer yang sesuai dengan setiap bidang klien. Dan staff itu namanya ialah Farah. Farah yang akan berwhatsapp dengan klien dan memperkenalkan mana satukah proofreader, editor, translator yang sesuai mengikut bidang satu, juga mengikut permintaan tertentu yang klien tentukan. Contohnya, ada klien yang lebih cenderung untuk pilih proofreader, contohnya untuk proofreader yang ada sijil bahasa Inggeris. Contohnya dia belajar dulu dalam bahasa Inggeris, ESL ke, mereka cenderung lebih suka untuk gunakan khidmat freelancer yang ada pendidikan dalam bidang bahasa Inggeris. So, Farah akan memperkenalkan freelancer yang ada background ini. So, Farah akan senaraikan beberapa orang, and then klien akan pilihlah mana satu yang paling sesuai mengikut selera dan permintaan mereka. Okey, itu satu. Dan juga contoh untuk kerja-kerja translation pula, kami akan dahulukan terlebih dahulu klien proofreader ataupun translator yang ada sijil daripada Institut Terjemahan dan Buku Malaysia ITBM dan atau Persatuan Penterjemah Malaysia. Okey. Biasanya translator yang ada sijil-sijil ini, harga mereka lebih tinggi. Harga bagi servis mereka lebih tinggi berbanding translator yang belum ada sijil-sijil tersebut. So, kami akan carikan mana satu translator yang paling sesuai mengikut permintaan klien. So, itu cara kami membagikan tugas, iaitu mengikut
juga permintaan daripada klien selepas klien consult dengan Farah. Farah yang akan bantu untuk menyenarai pendekkan beberapa nama. Kemudian klien yang akan pilih freelancer tersebut. Mana satukah yang paling mereka rasakan sesuai untuk menekuni tugasan yang akan diberikan kepada Proofreaders United. Itu tentang pembahagian tugas. Oleh itu saya nak nasihatkan kepada freelancer, satu, apabila memberikan profil kepada Proofreaders United, berikan profil yang sangat-sangat memberikan image yang baik kepada diri anda, servis anda. Kerana apa? Daripada profil itulah yang kami akan uar-uarkan, kami akan kongsikan dengan klien, dan profil itu jugalah yang akan kami ketengahkan, kedepankan untuk membolehkan klien membuat penilaian sebelum mereka membuat keputusan mana satukah freelancer yang paling sesuai untuk menangani tugasan yang akan diberikan. Contoh. Contohlah tuan puan ada sijil proofreading daripada mana-mana institusi, silakan sebut dalam profil tersebut. Sebabnya itulah yang akan menjadi antara uh, faktor penilaian yang akan dibuat oleh klien sebelum mereka membuat keputusan. Okey. Juga sekiranya tuan-puan ada latar belakang sebagai pemegang PhD, juga sebutkan dalam profil masing-masing. Juga kalau ada latar belakang sebagai seorang yang pernah belajar di luar negara, juga sebutkan, kerana itu juga antara faktor yang menjadi apa namanya, penilaian oleh klien sebelum mereka membuat keputusan. Okey. Okay, that's about pembahagian tugas lah. Sekiranya ada soalan, saya sangat lalukan. Setakat yang saya perasan, so far tak ada soalan lagi kan? Saya teruskan ya. Ini ketika live lah. Ketika rakaman, ketika tuan-puan menonton rakaman, saya tak pasti. Kalau ada soalan, jangan tanya kat sini tau. Jangan tanya kat sini. Tak tanya dekat WhatsApp. I believe you will already have my number. Uh, ada kemungkinan saya terlepas pandang soalan-soalan di sesi live ini. Tolong tanya dekat WhatsApp, jangan tanya kat sini. Sebabnya saya tak jaga sepenuhnya Facebook Proofreaders United ni, dan saya lebih hargai sekiranya tuan-puan tanya di WhatsApp supaya saya boleh jawab dengan segera, insya-Allah. Especially ketika waktu bekerja. Ketika di luar waktu bekerja, ada kemungkinan saya sedang bersama-sama dengan ahli keluarga ataupun sedang ada aktiviti lain yang menyebabkan saya lewat membalas mesej tuan-puan. Okey. Dah berapa minit ni? Baru taklimat tentang pembahagian tugas ni, ada banyak lagi nak cerita ni. Okey, tentang bayaran. Of course lah kan, bila kita dah berkhidmat ni, kita nak menerima bayaran. Okey, amalan di Proofreaders United adalah kita membayar freelancer setiap bulan 2 kali. Setiap bulan 2 kali, iaitu pada 15 dan 30 hari bulan. Okey, sebagai seorang yang pernah menjadi freelancer, saya sangat faham tentang bagaimana rasanya untuk menunggu bayaran untuk diterima dalam tempoh 1 bulan akan datang. Padahal tugasan itu dibuat dalam tempoh lebih 20 hari yang lepas. So, hasil perbincangan, hasil permintaan daripada ahli Proofreaders United yang sedia ada ni, kita hargai mereka punya permintaan dan kita tunaikan juga mereka punya permintaan untuk lebih kerapkan pembayaran kepada freelancer. Jika sebelum ini kita bayar selama ataupun sebanyak sekali sebulan, macam bayar gaji lah kan. Tetapi sekarang ini kita bayar 2 kali sebulan kepada freelancer yang menyiapkan tugasan dalam tempoh tersebutlah. Bayaran pada 15 hari bulan adalah tugasan yang disiapkan sehingga 13 hari bulan. Bayaran bagi 30 hari bulan adalah bagi tugasan yang disiapkan sehingga 28 hari bulan. Okey. Kerana apa? Kerana kami memerlukan masa 1 hari untuk finalizekan akaun kita supaya pada 30 hari bulan contohnya ataupun pada 15 hari bulan, bayaran yang dibuat kepada freelancer akan berjalan dengan lancar. That's why kita akan letakkan cut off period tu pada 13 hari bulan sahaja, dan pada 14 hari bulan kami akan proses bayaran, dan pada 15 hari bulan bayaran akan dibuat. Dan you may expect pada
sehari sebelum 15 dan 30 hari bulan untuk tuan-puan menerima uh, istilahnya kami panggil sebagai apa namanya? Ya, saya cek balik. Um, okay, finance records. Finance records, FR. Okay, finance records ni akan diserahkan kepada tuan-puan sehari sebelum bayaran dibuat, iaitu pada 14 dan 29 hari bulan, untuk tuan-puan mereview. Tengok dahulu sekiranya ada sebarang bayaran yang kami terlepas pandang ataupun tak masukkan ke dalam finance records tu. So ada masa satu hari tu untuk kami betulkan. So pada 30 dan 15 hari bulan tu bayaran dibuat dengan lancar je, tinggal bayar saja, tak payah lagi nak kena betulkan akaun tu. Kerana apa? Of course walaupun kita ada sistem yang dah mantap, ada lagi ruang-ruang tertentu yang kadang-kadang disebabkan oleh human error ataupun technical error yang menyebabkan berlaku kesilapan di sana sini. Dan kita di Profidus United sangat berusaha seboleh mungkin untuk meminimumkan error-error ini. That's why sebelum bayaran dibuat, kami akan pastikan bahawa freelancer review dahulu finance records yang kami serahkan kepada mereka. Dan sekiranya ada sebarang pembetulan untuk dibuat, sila maklumkan pada hari yang sama ataupun sebelum bayaran dibuat pada 30 dan 15 hari bulan. Dan sepanjang pengalaman saya take over free finance ini pada April tahun ini, sistem kita semakin baik dan semakin kurang uh, freelancer yang minta untuk betulkan finance records tu. Kerana apa? Sistem kita semakin teguh, semakin utuh, yang membolehkan urusan pembayaran tu lancar je. Dan insya-Allah tidak akan ada freelancer yang kami terlepas pandang untuk bayar. Dan sekiranya ada berlaku sebarang masalah berkaitan dengan bayaran, boleh terus WhatsApp saya. Saya ni boleh terus tuan-puan WhatsApp, kerana setakat ketika saya rakam sesi FB Live ini, masih lagi saya yang pegang bahagian finance, dibantu oleh Money. Speaking of which, speaking of which, saya lupa pula nak sebutkan pasal siapakah orang-orang yang akan berada di belakang tabir Profidus United. Tapi tak apa, saya akan pergi tu. Saya letak dalam ni lah. Dan saya punya sticky note ni. Untuk memperkenalkan orang-orang yang tuan-puan akan berurusan sepanjang berkhidmat bersama-sama dengan Proofreaders United. Okey. So tentang bayaran, saya harap dah jelas. Oh, okey. Of course, apabila berkhidmat bersama dengan Proofreaders United ni, ada portion yang sebahagiannya akan dibayar kepada freelancer dan sebahagian lagi adalah sebagai charge khidmat yang akan diambil ataupun dikongsikan lah. Saya lebih suka untuk sebut the word kongsi, kerana di pihak kami pun ada usaha yang kami dah laburkan, ada masa yang telah kami gunakan untuk memastikan bahawa urusan di pihak freelancer tu berjalan dengan lancar. Dan untuk semua kos-kos pentadbiran, kos-kos sales, kos-kos marketing, kos-kos yang masa yang semua kami laburkan ini untuk bantu freelancer, kami mahu ingin freelancer kongsikan 30% sahaja daripada jumlah yang tuan-puan quote pada klien untuk dikongsikan bersama dengan kami di Profidus United. So baki 70% itu adalah sepenuhnya milik tuan-puan. Okey. Dan kos 30% tu adalah untuk kami bayar. Inilah yang saya nak sebutkan ni. Kami di belakang tabir Proofreaders United, kami ada 4 orang. Satu sayalah. Satu saya sebagai founder dan juga sebagai manager kepada Proofreaders United. Kita juga ada Farah. Farah jaga di bahagian sales dan marketing. Dia juga yang jaga Facebook, jaga Instagram, WhatsApp, dan semualah media-media yang menghubungkan klien dengan Profidus United. Dan kita ada juga Hana. Hana bekerja di bahagian operation. Hana dan Farah bekerja daripada pukul 9 pagi hingga 5 petang setiap hari bekerja. Dan Hana inilah yang akan tuan-puan berurusan apabila
membalas-balas email bersama dengan Proofreaders United pada 11 siang. Pada sebelah malam pula, kami ada Mani, Ramani Dorai Raju yang akan bekerja dari pukul 6 petang hingga 12 tengah malam setiap hari bekerja dan juga bekerja selama 5 jam pada weekends. Okey, so pada weekends, Mani juga bekerja selama 5 jam. 5 jam itu akan ditentukan oleh Mani pada waktu bila dia akan bekerja. Dan selain daripada waktu ini, biasanya saya lah yang akan take over untuk jaga operation, untuk berbalas-balas email dan kadang-kadang WhatsApp bersama dengan klien. Okay, so kita ada saya, Zaki, Farah, Mani dan Hana. Okay. Seterusnya, ada soalan tak? Tak ada kot. Sebabnya saya pun tak jemput ramai sangat orang untuk menonton ni, tapi bagi tuan-puan yang menonton video ni, yang rakamannya, tahniah saya ucapkan lagi sekali lagi kerana sejujurnya memang saya dah ketatkan proses pemilihan freelancer yang akan berkhidmat bersama-sama dengan Proofreaders United. Kerana apa? Dari tahun ke tahun pengalaman yang saya lalui sepanjang membina Proofreaders United ini semakin menebal, dan sepanjang pengalaman tersebut ada pengalaman manis dan tak kurang juga pengalaman pahit yang menyebabkan saya lebih berhati-hati apabila mengambil mana-mana freelancer untuk berkhidmat bersama-sama dengan Proofreaders United. Kerana apa? Kerana kita nak pastikan bahawa klien kita mendapat servis yang terbaik dan uh, nama Proofreaders United tu dapat dijaga, sebab kita nak lama dalam dunia bisnes ni, sebab kita nak pastikan bahawa jenama Proofreaders United ini kekal lama, dan bukan hanya jenama saja tetapi servis yang diberikan oleh Proofreaders United tu adalah satu bentuk servis yang akan menjadi bualan orang, akan orang recommendkan, akan orang percaya, untuk pastikan bahawa dokumen yang mereka terima daripada hasil semakan, hasil terjemahan, hasil servis yang dibuat oleh freelancer yang dipilih oleh Proofreaders United ini adalah hasil kerja yang terbaik, yang sangat berkualiti tinggi. Okay. That's why kita nak pastikan bahawa environment yang positif ini dapat dikekalkan. So saya nak pastikan bahawa semua yang berkhidmat bersama-sama dengan Proofreaders United adalah orang-orang yang memang bersikap berdisiplin baik, bersikap positif, yang bukan senang kata ataupun dalam ayat yang paling tak baik dia punya perkataan, tapi itulah yang saya cuba masukkan. Saya tak nak ada virus dalam Proofreaders United. Mana-mana virus yang ada, saya akan kick out cepat-cepat. Saya tak suka nak sebutkan, tapi ada masanya saya perlu mengucapkannya dalam bentuk yang negatif sebegitulah, supaya orang faham bahawa kita ini uh, serious in this business. Kita tak nak main-main, kita tak nak menyusahkan orang lain. Kita tak nak ada mana-mana klien yang teraniaya dengan kita punya servis. No, they come to use our service to get their problem solved. Klien tak gunakan servis kita untuk menambahkan lagi masalah mereka. Mereka ada masalah, mereka dapatkan servis kita dan mereka mahu masalah mereka selesai, kemudian selesai. Mereka boleh go on with their life. Kita tak mahu mana-mana orang yang masuk ke dalam environment Proofreaders United ini bertambah masalah mereka. Kita tak nak. Contoh, apakah contoh yang saya tak ingin ia berlaku lagi adalah klien ada masalah dengan grammar dalam dokumen dia. So dia gunakan khidmat Proofreaders United. Tetapi apabila mereka sudah dapatkan servis, didapati bahawa makin banyak grammar mistake itu berlaku. Kita tak nak hal itu berlaku dalam environment Proofreaders United. Kita nak pastikan bahawa apabila satu dokumen itu yang banyak masalah grammar tu masuk ke dalam environment Proofreaders United, apabila dokumen tu keluar daripada environment ni, ia adalah satu dokumen yang sudah ditambah baik dari segi persembahan bahasanya. Itu yang kita nak capaikan. Kalau ada sebarang masalah sepanjang
berurusan dengan ataupun sepanjang berkhidmat dengan Prof United, please let us know. Jangan merana seorang-seorang diri kerana saya adalah bekas freelancer. Saya sangat faham bahawa ada masanya keadaan tidak memihak kepada kita. Contoh kita sakit ataupun ada orang lain yang sakit tapi menjejaskan kita. Contohnya anak-anak ataupun ibu bapa yang keadaan tu di luar kawalan kita, dan ketika kita sedang menyudahkan tugasan tersebut, um, dia menjejaskan kelancaran proses untuk kita menyudahkan dokumen tersebut. Please let us know so we can help you, so we can help the client who is waiting for the document. Okay. Dah bertahun-tahun Professional United berurusan dengan ramai klien. Kami melalui banyak pengalaman di mana freelancer memang menghubungi kami untuk mendapatkan bantuan. Dan tak kurang juga ada yang mungkin dah terlalu tak terkawal hidup mereka sehingga mereka lupa untuk menyudahkan tugasan yang berada dalam tangan mereka. Oleh sebab itu, kami di Proofreaders United dari masa ke masa akan sentiasa update senarai freelancer yang available dan juga yang tak available. Freelancer yang highly available ada listnya, dan freelancer yang tak available for certain period of time ataupun tak available until further notice, kita pun ada listnya untuk memastikan bahawa kita sentiasa ada freelancer yang berkelapangan untuk menangani tugasan tersebut. Dan sekiranya tak ada langsung, kita memang akan terpaksa reject tugasan tersebut lah. Tetapi biasanya di Proofreaders United ada saja freelancer yang berkelapangan. Oleh sebab itu, kami sentiasa minta kepada freelancer untuk update keberadaan lah, ke-availability-an okay, mereka dari masa ke masa supaya kita boleh dahulukan freelancer yang memang sedang available, yang sedang boleh perform very apa namanya, with quality, supaya kita nak pastikan bahawa semua klien yang mendapatkan servis daripada Proofreaders United, mereka akan mendapatkan performance yang terbaik daripada freelancer yang dilantik untuk tugasan tersebut. Okey, itu jelas ya. Okey, itu tentang sedikit lagi nak sebutkan. Sekarang ikut pada saya punya jam ni dah 29 minit. Saya plan tak sampai 30 minit, tapi tak apa, saya nak habiskan juga sebab ini adalah masanya untuk tuan-puan tahu apakah sahaja yang akan ada dalam environment Proofreaders United dan juga apakah yang tuan-puan akan nikmati daripada hasil berurusan bekerjasama dengan Proofreaders United. Of course, apabila kita masuk ke dalam environment tu, kita tak nak diri kita merana. Kita nak diri kita mendapat satu kesenangan apabila kita menggunakan servis tersebut. Of course, Proofreaders United adalah satu bentuk servis yang diberikan kepada freelancer. So, dengan servis tersebut, tuan-puan sebagai freelancer akan mendapat kemudahan. So, apakah antara kemudahan tersebut? Satu, tuan-puan tak payah fikir pasal sales and marketing. Maksudnya, tuan-puan hanya perlu terima dokumen, proofread, edit, translate, serahkan semula kepada Proofreaders United untuk kami proses yang seterusnya. Okay, hal-hal sales and marketing itu akan dilakukan oleh Proofreaders United. Okay, kami akan tolong untuk promote tuan punya profile di WhatsApp, di Facebook dan di IG dari masa ke masa untuk pastikan bahawa profil tuan-puan diketahui umum. Okay, so kerja-kerja tu, again, saya memang tak dapat nak elak daripada menyebutkan poin ini bahawa saya adalah bekas freelancer dan saya tahu bahawa betapa hektiknya kalau kita nak fikir semua benda, nak proofread, nak edit, ini nak fikir macam mana nak dapatkan lagi marketing, kemudian nak kena kejar lagi klien untuk
dapatkan bayaran, kemudian nak dapatkan feedback dari klien. Kalau klien kasih feedback yang mengembirakan tu, kita gembira, rasa macam motivasi ternaik. Tapi kalau klien kasih feedback yang negatif tu, kita punya motivasi turun. So I was there. Saya faham perasaan tu. So untuk mengelakkan daripada hal-hal yang boleh uh, mendinamikakan turun naiknya motivasi ni, uh, you don't have to think so much about all those things. Okay, you just have to do what is expected from you, which is to edit, to proofread, to translate, kemudian serahkan kepada kami. Hal-hal berkenaan kejar klien, dapatkan klien, itu semua adalah kerja-kerja kami. Itu jangan risau. So memang itu kami akan buat. And then sebelum sesuatu dokumen itu diserahkan kepada freelancer, biasanya saya tak nak sebut 100 confirm 100% lah, sebab kadang-kadang berlaku juga proses tapisan itu tertapis orang-orang yang tak berapa nak kami berkenan ni. Okay, the thing is dalam kita memberikan khidmat kepada niche business kita, iaitu orang-orang dalam yang buat PhD, pensyarah, dan juga orang-orang akademik ni, kadang-kadang tertapis juga orang-orang yang klien-klien yang saya istilahkan sebagai klien yang tak berkualiti. Okey, tetapi kita nak fokus sangat tentang klien macam ni. Saya nak lebih sebutkan tentang klien yang berkualiti pula. Klien yang berkualiti adalah klien yang sudah baca terms of services kita dengan jelas, dan sekiranya mereka tak jelas, mereka akan dapatkan penjelasan daripada kita. So, kita sangat mementingkan klien yang pandai menguruskan komunikasi dengan Proofreaders United. Mana-mana klien yang jenis malas nak baca terms of services, and then malas nak baca email kita, dan juga tak nak dapatkan panduan daripada Proofreaders United, klien-klien macam ni biasanya akan dah ditapis siap-siap. Mereka tidak akan menggunakan khidmat ada Proofreaders United. Kerana apa? Kerana kita memang memilih klien. Kita tak nak pilih klien sebarangan yang lebih menyusahkan kita berbanding kita dapat menyelesaikan masalah mereka. Instead of kita menyelesaikan masalah mereka, mereka pula memberi kita masalah. No, kita tak nak ada mana-mana klien yang ada masalah sikap yang menggunakan khidmat Proofreaders United. No. Sebabnya kita nak pastikan bahawa urusan di Proofreaders United ni adalah urusan yang lancar, dan ia termasuklah dengan cara kita memilih klien yang betul-betul bersikap baik. Okey. Mohon maaf sekiranya ada yang mungkin tersalah sangka bahawa kita ni memilih klien lah. Tapi at this point of time, selepas kita banyak sangat pengalaman dengan macam-macam klien, Proofreaders United berdiri teguh dengan satu pendirian bahawa klien memang kita kena pilih. Kita tak boleh ambil semua jenis klien. Contohlah, just an extreme example for so you can get better idea tentang apakah jenis klien yang kami memang tak nak layan. Adalah contohnya klien yang nak harga murah, harga bawah daripada harga lantai yang kita tetapkan, kemudian minta lagi diskaun, kemudian klien yang minta cepat, kemudian klien yang bayar tak nak ikut terms yang kita sebutkan. Contoh untuk urgent job tu, klien kena bayar penuh. Okey, tetapi dah lah dia minta urgent, nak murah, nak diskaun lagi tu, and then dia tak nak ikut cara bayaran yang kita tetapkan. So, mana-mana klien yang macam ini kita akan tapis siap-siap. Kita tak nak berurusan dengan klien yang macam ini. Kerana ada je contoh macam dalam sebulan dua lepas, ada yang saya sendiri buat keputusan selepas diminta pandangan oleh Farah untuk sama ada kita nak teruskan negotiate dengan klien ni ataupun tidak. Kerana dia tend to misunderstood our messages. Kita kata lain, dia faham lain. So, jadi kerja kita pula kita nak kena terangkan dia balik benda yang actually pada kita sebelum ni tak pernah ada klien yang tanya soalan macam tu, ataupun yang soalan klien yang tersalah faham dengan maklumat yang kita beri. Dan sekiranya kesalahfahaman tu
hanya sekadar satu dua mesej tu itu biasa. Mungkin dia perlukan lebih lagi maklumat sebelum dia faham maksud sebenar yang kita cuba sampaikan. Tetapi apabila hampir setiap benda yang kita sampaikan tu dia faham benda lain, dan jadi kerja kita pula kita nak kena faham apa yang dia faham. So selepas diminta pandangan oleh Farah, saya kata kita reject klien ni. Biarlah klien ini kita tak dapat bantu dia kerana nampaknya dia lebih mendatangkan kesukaran pada kita instead of kita nak bantu dia. So kita memang memilih klien, dan ini juga satu bentuk nasihatlah kepada mungkin ada klien-klien yang masih lagi menonton ketika ini. Saya kagumlah, walhal sebenarnya saya uh, tujukan video live ini kepada freelancer, tetapi tuan-puan ambil masa untuk menonton. So tahniah kerana menonton. Now you know siapa Proofreaders United dan kenapa kami kekal lama dalam bisnes proofreading editing ni, kerana kami memang ada sistem yang kukuh dan juga kami memilih klien. Kami tak simply memilih semua klien kerana kami tahu bahawa tak semua orang berhak untuk menerima dan menggunakan khidmat Proofreaders United. Kami memilih klien, especially klien yang bersikap baik, tanya soalan sekiranya mereka tak faham, dan sekiranya ada sebarang masalah, mereka akan communicate terus dengan kita dan bukan terus viral-viralkan kat tempat lain yang tak selesaikan masalah tu. Kan, kalau ada masalah dengan kita, selesaikan dengan kita, kita akan bantu. Sebabnya kita nak lama dalam bisnes ni, dan kita bukan wujud di muka bumi ini untuk menyusahkan orang lain. Tak. Kami adalah satu tim yang sangat committed untuk pastikan bahawa semua klien yang menggunakan khidmat Proofreaders United akan selesai masalah mereka, dan bukan masalah mereka akan ditambah pula apabila mereka berurusan dengan Proofreaders United. Na'udzubillah. Itu memang komitmen kami untuk pastikan bahawa masalah yang tuan-puan ada selesai apabila menggunakan khidmat Proofreaders United. Okay. Okay. Sedikit lagi saya nak sebutkan tentang benefit. Benefit apabila berurusan dengan Proofreaders United sebagai seorang freelancer. Okay, ini kembali kepada freelancer. Apabila tuan-puan sudah menggunakan servis yang diberikan oleh Proofreaders United untuk mendapatkan klien, untuk melayan klien, untuk memberikan invoice, quotation, receipt, certificate, semua itu kepada klien, apakah manfaatnya? Manfaatnya that you don't have to think about all those. Okay, you don't have to think about all those things. Kerana itulah kerja yang akan kami take over from you. Okay, you just have to finish the work with quality, and then in every 15th and 30th of the month you will get your payment. Semudah itu. Okay. Saya faham bahawa hidup seorang freelancer ni kompleks. Kompleks kerana banyak benda nak kena kejar. Dan di sinilah yang saya ingin memudahkan hidup freelancer supaya mereka tak perlu nak fikir benda yang boleh menjejaskan kerja hakiki mereka. Contohnya macam isu mengejar klien ni lah. Klien nak bayar, bila nak bayar. So bila klien tu tak kita follow up, kita tak nak bayar-bayar. Itu semua tu adalah kerja kami di bahagian operation. Kami yang akan follow up bayaran, dan sekiranya bayaran tu tak dibuat dalam tempoh yang ditetapkan, quotation tu luput. Dan sekiranya klien nak gunakan quotation yang sama, kita akan pastikan bahawa quotation baru akan dikeluarkan. Proses ini kompleks, proses ini makan masa, proses ini boleh menyebabkan fokus freelancer terganggu sekiranya semua kerja ni mereka buat sendiri. So that's why kita bantu freelancer untuk memudahkan tugasan mereka supaya tak perlu nak kena fikir semua benda-benda yang melibatkan pentadbiran dan juga pemasaran. Semua ni makan masa. So you don't have to think about all this. Biar kami yang fikirkan. Ini juga termasuk sekiranya
kita mendapat job-job besar lah daripada badan korporat, badan kerajaan yang memerlukan kita isi borang itu ini, nak kena pergi ke pejabat dia, nak kena sign, nak kena dengar taklimat, semua tu you don't have to think about this. Saya yang akan pergi ke taklimat tu, saya akan sampaikan briefing, saya yang akan sampaikan saya akan mendengar briefing daripada pihak yang ingin memberikan tugas tu. And another thing is that proses itu memakan masa dan why not masa yang dilaburkan itu digunakan oleh freelancer untuk fokus pada kerja hakiki tuan-puan sebagai freelancer. I believe itu akan banyak lagi membantu tuan-puan untuk excel dalam dunia freelancing ni instead of disibukkan dengan benda-benda yang recehan ni lah. Gitu. Okay. And one last thing yang saya nak sebutkan apabila tuan-puan bekerjasama dengan Proofreaders United adalah tuan-puan perlu memberikan tempoh 7 hari apabila tuan-puan dah siap tugasan tersebut sekiranya klien memerlukan tuan-puan untuk semak semula hasil tugasan tersebut. Contoh, tuan-puan semak ataupun proofread satu dokumen dan dokumen itu diserahkan pada 10 hari bulan yang tertentu. So, tuan-puan perlu bersedia daripada 10 hari bulan hingga 17 hari bulan sekiranya klien minta untuk semak semula hasil proofreading tersebut. Namun, saya ingin lebih galakkan supaya tuan-puan buat tugasan itu sehabis baik ketika kali pertamanya supaya tuan-puan tidak perlu recheck semak semula hasil tugasan tersebut sekiranya tugasan tersebut tidak dibuat pada tahap yang optimum ketika kali pertamanya ia dibuat. Okey. Namun di Proofreaders United kami memberikan term ataupun tempoh yang 7 hari itu untuk klien review hasil semakan ataupun hasil tugasan yang dibuat oleh freelancer, dan dalam tempoh 7 hari itulah klien layak untuk mendapatkan semakan semula sehingga 3 kali maksimum. Maksudnya sekiranya mereka sudah terlajak hari ke-8 baru nak minta recheck, kita akan judge. Sebabnya dalam tempoh tu kami anggap bahawa tidak ada selepas tempoh 7 hari itu sekiranya klien tak gunakan benefit itu untuk mereka gunakan tempoh tu untuk recheck dokumen mereka, kita anggap tidak ada rechecking yang diperlukan. Namun sekiranya mereka menghubungi Proofreaders United semula selepas tempoh 7 hari itu, kita akan kenakan charge kepada klien. So, untuk freelancer, bersedialah dalam tempoh 7 hari untuk dihubungi semula oleh klien sekiranya mereka ingin minta rechecking up to 3 times. Tetapi saya punya nasihat, buatlah tugasan itu sehabis baik ketika kali pertamanya supaya tidak perlu recheck. Macam tu. So, I guess that's all kot yang saya nak sampaikan, taklimat-taklimat yang penting kepada freelancer Proofreaders United. Dan ingin saya sebutkan sekali lagi bahawa sekiranya tuan-puan ada soalan, boleh tanya kepada saya di WhatsApp. Jangan tanya dekat sini sebab ada kemungkinan saya terlepas pandang. Okay. You have my number, please contact me. Dan saya ingin ulang semula bahawa kita di Proofreaders United kita fokus untuk menyelesaikan masalah klien. Kita jangan tambah masalah klien dengan perkara-perkara yang tak perlu. Contohnya kita terlewat hantar tanpa kita berbincang dengan klien tentang masalah yang sedang berlaku pada kita dan menyebabkan gangguan pada kelancaran proses proofreading, editing tu. Kita tak nak menyebabkan klien bertambah masalah mereka, okay, apabila menggunakan servis kita. Dan of course di Proofreaders United kami ada langkah-langkah tertentu untuk pastikan bahawa masalah tersebut diminimumkan ataupun ditiadakan langsung. Namun sekiranya berlaku,
ada langkah-langkah tertentu yang akan diambil oleh Proofreaders United untuk pastikan bahawa hal itu tak berlaku lagi disebabkan oleh freelancer tersebut. Okay. Okay, I think that's all kot. Okay, buatlah tugasan yang kami berikan dengan sehabis baik. Sekiranya ada masalah, tolong hubungi kami. Jadilah orang yang berkomunikasi dengan baik, kerana kita hidup di dunia ini, kita nak pastikan bahawa semua orang yang menggunakan servis kita, mereka gembira akhirnya. Mereka berpuas hati dan kemudian mereka akan promote pula, bukan hanya nama Proofreaders United tetapi nama tuan-puan juga akan diulang-ulang supaya kawan-kawan mereka pun menggunakan khidmat tuan-puan. Macam tu. Okay, I think that's all kot. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera.